Isu harga telur bincang dengan kementerian berkaitan. Laporan akhir gangguan bekalan air di Kedah dan Pulau Pinang bakal dimuktamar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah Jumaat 9 Jun 2023. Saya Miza Yusni Muhammad dan kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan juga Perak. Jadi terus setia bersama kami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri Perhimpunan Agung UMNO 2023 dan ketibaan Datuk Seri Anwar disambut Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi serta barisan kepimpinan UMNO. Perdana Menteri turut dilihat mengibarkan bendera Sangsaka Bangsa ketika lagu rasmi UMNO Bersatu Bersetia Berkhidmat dimainkan. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke, Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal dan Presiden-Presiden Parti yang mendukung Kerajaan Perpaduan. Ini merupakan Perhimpunan Agung UMNO pertama dihadiri Perdana Menteri selepas dipecat daripada UMNO pada 1998 ketika memegang jawatan Timbalan Presiden Parti. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kehadirannya ke Perhimpunan Agung UMNO selepas lebih 2 dekad ini adalah bagi menyempurnakan tugas negara. Beliau menegaskan kepentingan negara dan rakyat lebih diutamakan daripada pengalaman pribadinya. Yang penting menyempurnakan tugas kepada negara. Pengalaman pribadi itu penting tetapi dia tidak boleh mengatasi kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Jadi saya hadir semula kerana saya gunakan platform perpaduan ini untuk memperkukuh kerajaan dan memberi manfaat kepada rakyat. Jadi saya tentunya rasa selesa, senang dan kerana dah biasa suasana itu, termasuk menghafal lagu itu. Masih ingat lagu UMNO? Ya, masih. Isu jangkaan kenaikan harga telur harus dikemuka terus kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Itu jawapan ringkas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada media ketika ditanya mengenai kajian MIDF yang menyatakan harga telur berpotensi meningkat dalam masa terdekat. Telur. Tanya Menteri Pertanian, tanya Menteri. Beliau ditemui pemberitaan selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Jami'il Huda Ampang. Seorang penganalisis MIDF Research dalam satu nota penyelidikannya menjelaskan harga telur berpotensi meningkat dalam masa terdekat berikutan bekalan sumber makanan itu yang terhad di Malaysia. Penularan selsema burung global turut mengakibatkan bekalan telur di negara lain berkurangan sekaligus berpotensi jadikan harga telur import lebih mahal di negara ini. April lalu harga purata bagi ayam adalah RM10.45 sekilogram manakala harga telur grade A adalah 47 sen sebiji dan grade B 45 sen sebiji dan grade C 44 sen sebiji. Proses semakan semula kertas jawapan Sijil Pelajaran Malaysia SPM hanya boleh dilaksanakan menerusi sistem LP Score. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad memaklumkan sistem berkenaan membantu pemeriksa untuk mengakses kertas jawapan dengan lebih mudah melalui dalam talian. Kita tak perlu nak cari pemeriksa nak hantar skrip itu secara orang kata secara hard copy, okey, tetapi kita hantar secara online, jadi kita boleh hantar terus dan kita dah ada senarai nama pemeriksa itu dan calon skrip jawapan itu dihantar terus kepada pemeriksa berkenaan. Itu yang pertama. Jadi cepatlah.
Sistem yang dibangunkan pada 2019 sebagai projek rintis telah digunakan sepenuhnya pada 2020 bagi calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan bagi 3 subjek iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik boleh memohon untuk menduduki semula SPM ulangan. Laporan akhir insiden gangguan bekalan air di sebahagian kawasan Kedah dan Pulau Pinang akan dimutamatkan pertengahan bulan ini. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN menyatakan sesi dialog telah diadakan bersama pihak berkepentingan berhubung insiden berkenaan. Lawatan ke lokasi insiden turut dilakukan bagi mendengar taklimat pengoperasian daripada Wakil Operator Bekalan Air dan Badan Pengurusan Sumber Air Negeri. Setiap maklum balas akan diteliti sebelum mensyorkan langkah-langkah penambahbaikan yang wajar dipertimbang dan dilaksana. SPAN turut memaklumkan jawatankuasa teknikal khas yang ditubuh bagi meneliti dan mengemukakan penyelesaian berhubung bekalan air mentah di kedua-dua negeri itu juga telah diberi taklimat mengenai senario, impak dan langkah pencegahan. 14 Mei lalu, media melaporkan paras air di Sungai Muda Kedah menunjukkan penurunan mendadak bawah paras 1 meter. Ia berpunca daripada kerosakan pintu kawalan air Sungai Muda sekaligus jejaskan pengeluaran di loji rawatan air Sungai Dua. Seorang penyelia kilang dipenjara 7 hari selepas mengasari pemandu wanita di Lata Iskandar Isnin lalu. Muhammad Zaim Faiz Tarmizi, 29 tahun, mengaku salah atas 2 pertuduhan. Untuk pertuduhan pertama, dia didakwa menakutkan secara jenayah terhadap mangsa Amirah Atikah Syahrizan, 24 tahun. Pertuduhan kedua pula tertuduh didapati dengan sengaja mengakibatkan kecederaan kepada mangsa. Ketika jatuhkan hukuman, Magistrate Siti Hanum Muhammad Sah menasihatkan tertuduh agar berfikir dulu sebelum bertindak. Ini kerana setiap tindakan ada kesannya bukan sahaja kepada diri sendiri atau keluarga, malah masyarakat. Lelaki tempatan yang disyaki mendera kanak-kanak perempuan berusia setahun 11 bulan di perumahan awam Desa Rejang Setapak disahkan memiliki 13 rekod jenayah lampau. Rekod berkenaan melibatkan pelbagai kesalahan jenayah dan dadah serta 1 rekod dihendaki polis dilancang faham. Melalui siasatan awal mendedahkan bahawa beliau dikurung dan seperti mana anak-anak kecil biasa, mangsa agak aktif dan disebabkan kemungkinan besar mangsa membuat bising dan bergerak seperti mana anak-anak kecil biasa yang lain, suspek telah mengambil tindakan mendidik yang terlampau lah. Ibu mangsa juga, ibu mangsa adalah seorang, how shall I say, beliau berumur 18 tahun. Alright, she's still young. Alright, beliau juga adalah seorang mualaf. Okay, dan beliau telah dibela oleh sebuah keluarga Melayu sebelum ini. Suspek ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan semua jabatan serta agensi di bawahnya akan terus memberikan pemeliharaan dan pelindungan sewajarnya kepada kanak-kanak. KPWKM dalam kenyataan berkata pihaknya turut meningkatkan kesedaran dalam usaha melindungi kanak-kanak melalui kerjasama dengan pelbagai pihak. KPWKM turut memandang serius kes penderaan yang tular melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun baru-baru ini dan yakin siasatan terperinci terhadap individu berkenaan akan dijalankan. Kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana kesalahan yang melibatkan hak dan kebajikan kanak-kanak selaras dengan Akta Kanak-Kanak 2001. Baik, untuk ramalan cuaca seluruh negara, terus saja bersama Pegawai Met Malaysia, Nur Shazlinda Hanif, silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Bagi kategori pertama, melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, iaitu di sekitar Phuket. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 12 Jun 2023 dan harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amat berbahaya kepada kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat paparan imej satelit pada ketika ini. Dilihat kelompok awan aktif kini sedang terbentuk melibatkan kawasan di sekitar pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga mula terbentuk di sekitar pedalaman. Juga turut dilihat kelompok awan aktif yang kini berada di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah dan juga negeri Sarawak, dan hal ini boleh membawa kepada keadaan hujan berserta ribut petir. Dan ini dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan juga di sekitar hampir ke semua negeri Johor dan juga di 1-2 tempat melibatkan negeri Terengganu dan juga Pahang. Keadaan hujan di sekitar pedalaman Semenanjung Malaysia dan juga pantai timur ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Namun di sekitar negeri Johor ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca di sebelah negeri Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini. Keadaan hujan kini sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri Sarawak dan juga Sabah, dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, seterusnya saya ingatkan di sini bahawa keadaan hujan ini boleh berlarutan dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, terutamanya bagi mereka yang terkena hujan ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sembilan terus memainkan peranan proaktif dalam usaha memperkasa adat Perpatih sebagai identiti masyarakat di negeri itu. Dan selain inisiatif khas iaitu dana memperkasa adat Perpatih, antara usaha lain termasuk melaksanakan projek pemeliharaan rumah dan bangunan warisan serta penganjuran program Perpatih Fest di Museum Negeri Seremban. Jadi untuk perinciannya, kita terus saja bersama Nur Syikin Harun di sana. Silakan Syikin. Baik, terima kasih Miza. Kerajaan Negeri Sembilan buat julung kalinya melalui Lembaga Museum menganjurkan program Perpatih Fest dengan tema Seadat Tidak Seresam yang berlangsung bermula hari ini hingga 11 Jun di perkarangan Museum Negeri Seremban. Dan untuk berkongsi mengenainya bersama-sama saya sekarang adalah Pengarah Lembaga Museum Negeri Sembilan, Dr. Andes Syamsuddin Ahmad. Baik, Dr. Andes, mungkin boleh kongsikan apa signifikan penganjuran program Perpatih Fest ini? Okey, terima kasih. Signifikan panjang program ini adalah kita mengumpulkan luak-luak yang ada di Sembilan sebanyak 20 termasuk di bawah naungan, juga di bawah payung tuanku, supaya berkumpul di Museum Negeri dan menengahkan adat mereka, iaitu seadat tidak seresam, di mana setiap keunikan luak-luak ini akan ditonjolkan pada semua pengunjung yang datang di Museum Negeri dari segi kategori masakan, lagu,
kemudian peralatan adat, pameran-pameran tentang adat pati, seluruhnya syarah negeri, forum peranan adat, konsep adat pati, semuanya kita ketengahkan yang menggambarkan keunikan luak-luak beradat di Negeri Sembilan. Baik, Dr. Andes, apa pula pengisian untuk program Property Fest sepanjang 3 hari ini yang buat julung kali diadakan ni? Ya, ini julung kali diadakan. Pertama kita adakan oleh orang Pangkar. Ini pertama kali kita buat. Seterusnya kita ada syarah negeri adat benar. Seterusnya kita ada forum perdana adat dan syarat di sini kita berbelah. Seterusnya kita ada konsep adat pati, dan yang paling penting kat sini yang kita tak boleh tinggalkan adalah adat pati ditunjukkan melalui adat dengan adat rasa dan adat lihat. Jadi mereka akan merasa makanan, mendengar lagu, melihat peralatan adat, dan juga pada masa inilah antara orang-orang adat berkumpul, berbincang serta mengeluarkan pendapat serta apa kita akan buat lagi pada masa-masa akan datang agar adat pati ini dapat diperkasakan dengan lebih mantap dan tersusun lagi. Baik, Doktor. Sebentar tadi pada majlis perasmian yang baru saja disempurnakan oleh Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun sebentar tadi, ada juga dilancarkan 9 identiti Negeri Sembilan. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit mengenai itu? Boleh. 9 identiti ini, pertama sebenarnya yang kita nak sebut ni adalah pelancaran macam kambing terbanyak 100 kambing. Kedua tentang peradakan jambar terbanyak 200 jambar. Sebenarnya identiti Sembilan ni adalah berkaitan dengan rumah tradisional Melayu Bung Panjang, lagu-lagu Negeri Sembilan. Seterusnya tentang permainan tradisional, pakaian-pakaian lelaki dan perempuan, itu antaranya yang kita lancarkan. Ya. Jadi pelancar identiti ini akan kita gerakkan supaya di setiap jabatan, di setiap peringkat di negeri, supaya identiti ini diguna pakai sebagai melambangkan tentang budaya dan adat di Negeri Sembilan. Terima kasih banyak Doktor atas perkongsian itu. Terima kasih. Baik, sama. Baik, untuk anda di luar sana yang berada di kawasan berdekatan, bolehlah datang ke perkarangan Muzium Negeri Seremban untuk sama-sama memeriahkan lagi dan juga sama-sama mengangkat seni keunikan adat pepati di Negeri Sembilan ini. Baik, kembali bersama Miza di Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Baik, terima kasih Syikin. Kerjasama yang dirancang Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor penting bagi memastikan pelaksanaan setiap projek di negeri itu memberi kesan menyeluruh termasuk negara jiran. Perdana Menteri menerusi hantaran di media sosial memaklumkan beliau menerima kunjungan Menteri Besar Johor Dato' Un Hafiz Ghazi bagi membincangkan pelbagai perkara berhubung kait tata kelola serta peruntukan bagi pembangunan dan ekonomi negeri itu. Antara isu yang disentuh meliputi pembinaan infrastruktur kesihatan dan jalan raya, kompleks kastam, imigresen dan kuarantin, hub keuangan, pembinaan masjid serta sekolah agama di tanah wilayah Felda. Turut ditekankan bantuan pasca banjir bagi golongan petani, penternak dan nelayan dan isu penyelenggaraan dan pembaikan rumah-rumah bangsa melebihi 40 tahun. Pada jalankan kegiatan perjudian, 10 premis sekitar Muar disita mulai hari ini sehingga 1 tarikh dimaklumkan kelak. Bekalan elektrik di kesemua premis itu juga turut dipotong. Ketua Polis Daerah Muar ACP Rais Mukhlis Azman Aziz memaklumkan tindakan dibuat menerusi Opdado. Ia dilaksana pihaknya bersama Tenaga Nasional Berhad dan Majlis Perbandaran Muar MPM. Kesemua premis perjudian itu dipercayai telah beroperasi selama 6 bulan. Ikhtiar 5 keluarga asnaf Labuan untuk keluar daripada kepompong kemiskinan disokong Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Komitmen itu dizahir menerusi penyediaan skim bantuan perikanan dan skim bantuan pertanian. Laporannya bersama Harji Jack. Para penerima tekad mahu meningkatkan taraf hidup dengan memanfaatkan sepenuhnya bantuan di salur Mawib yang meliputi peralatan menangkap ikan selain bot dan engineer, juga peralatan tanaman fertigasi, hidroponik, baja dan mesin. Selagi saya boleh, upaya saya boleh kerja, saya akan teruskan.
ada isu saya daripada saya. Jadi saya fikir bagus saya minta bubuk untuk mendapatkan pendapatan. Selagi saya boleh upaya saya akan kerja keras. Menambah tanaman yang daripada yang pertama, second tu kami akan tambah lagi bilangan kuantitinya. Itu yang penting sekarang ni. Yang kami usahakan bantuan daripada MAWIP ni kami untuk tanaman yang sejajar dengan apa yang kami mahukanlah untuk menampung dana keluarga apa semua. Pemantauan terhadap kemajuan penerima bantuan dilaksana MAWIP dari masa ke masa. Jika aktiviti perikanan dan pertanian yang diusahakan berpotensi untuk dikembangkan, MAWIP sedia beri sokongan selanjutnya. Ini termasuk mempertimbang keperluan penyaluran dana tambahan. MAWIP dalam proses merangka salah satu hala tuju untuk pertanian dan juga perikanan dalam projek pembangunan asnaf, dan juga MAWIP mempunyai rakan strategik seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina dan juga peladang ataupun farma, di mana salah satu konsep yang MAWIP bawakan ni iaitu konsep untuk membangunkan asnaf melalui rakan strategik lah. Jadi rakan strategik ni adalah salah satu penyumbang idea dan juga tenaga serta bimbingan untuk kita melaksanakan lagi program kita di samping meningkatkan pendapatan ekonomi asnaf. Pada tahun ini, MAWIP memperuntukkan RM205,000 untuk skim bantuan pertanian dan skim bantuan perikanan. Ia bertujuan untuk membantu para asnaf menjadikan pertanian dan perikanan sebagai punca pendapatan mereka. Harja Jack, RTN. 6 kenderaan disita dan 48 kompaun dikeluarkan menerusi obhas yang dilaksanakan oleh JPJ Sabah. Fokus dari negeri di bawah bayu akan diperincikan oleh Radin Robin. Silakan Radin. Ya Miza, 6 kenderaan disita manakala 48 notis kompaun dikeluarkan dalam obhas pemandu tiada lesen memandu di Jalan Kuhara Tawau malam tadi. Ia melibatkan kesalahan tiada lesen memandu, cukai jalan kenderaan, pelindungan insurans dan tiada lesen vokasional GDL, selain kesalahan teknikal seperti nombor plat kenderaan, pendaftaran kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi. Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasaan JPJ Negeri Sabah, Romi Matalib, 280 kenderaan diperiksa dalam operasi bersepadu ini yang dijalankan JPJ bersama Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Fokus operasi kita pada malam ini adalah untuk tegas terhadap pengguna jalan raya yang tidak memiliki lesen memandu. Tahun 2023 ini adalah merupakan tahun penguatkuasaan bagi peringkat JPJ Malaysia. Jadi untuk JPJ Sabah tidak ketinggalanlah untuk kita menyahut kita punya tahun penguatkuasaan JPJ Malaysia. Jadi mana-mana pemandu yang tidak memiliki lesen memandu, kita akan ambil tindakan tegas. Terutamanya kita akan menyita kenderaan. Romi ditemui pemberita semasa ops berkenaan di Tawau. Tambah beliau, operasi seumpama akan diteruskan di seluruh Sabah bagi memberi kesedaran pengguna jalan raya untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas di negara ini. Dalam pada itu, 8 tangkapan dibuat JIM hasil pemeriksaan dokumen terhadap 42 individu, sementara AADK menjalankan ujian urin kepada 22 pengguna jalan raya namun tiada tangkapan dibuat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memberi pengiktirafan kepada 5 pegawai kanan Kerajaan Negeri Sabah dengan menganugerahkan pemakaian pangkat kehormat bomba. Penganugerahan itu disempurnakan Ketua Pengarah JBPM Datuk Abdul Wahab Mat Yassin dalam majlis penganugerahan pangkat kehormat JBPM Negeri Sabah di Menara Kinabalu. Penganugerahan ini melibatkan pemakaian pangkat Timbalan Pesuruh Jaya Bomba Kehormat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untong dan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah Datuk Makzan Mahyudin. Sementara pangkat Penolong Kanan Pesuruh Jaya Bomba Kehormat dianugerahkan kepada Setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan Sabah Datuk Awang Syaminan Awang Syahari. Manakala pangkat Penolong Pesuruh Jaya Bomba Kehormat dianugerahkan kepada Setiausaha Sulit Ketua Menteri Elvin Aldrik Jilan dan Setiausaha Perhubungan Khas yang di-Pertuan Negeri Sabah Datuk Muhammad Rashid Datuk Muhammad Tahir. Penganjuran program ilmu keagamaan seperti Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM perlu dilaksana dengan lebih kerap di kawasan luar bandar. Ia bagi memudahkan masyarakat menimba pengetahuan secara terus daripada barisan panel bertauliah dan berpengalaman.
Pegawai Media Parlimen Sipitang Sindumin Zainal Abidin Omar Ali memaklumkan program yang syarat dengan ilmu keagamaan ini sangat diperlukan dan mendapat sambutan baik bukan sahaja dalam kalangan pendengar Sabah FM, malah penduduk setempat. Program ini merupakan satu program yang sangat baik yang mana ia perlu dilakukan perlu dilaksanakan selalu kerana ia mendapat input dan maklumat keilmuan secara terus kepada masyarakat. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM yang dihadiri lebih 300 umat Islam di Masjid Nurul Iman, Pekan Western, Beaufort. Forum bertajuk Tetamu Allah ini menampilkan dua panel iaitu Pegawai Tahbir Agama Jabatan Haliwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sipitang Ustaz Rizwan Kaplin dan timbalannya di Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, sementara penolong pengarah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah Ustaz Ramli Daud sebagai moderator. 41 unit darah berjaya dikumpul dalam program derma darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2023 yang berlangsung di Wisma Perindustrian Kota Kinabalu pagi tadi. Program anjuran Persatuan Akauntan Sektor Awam Malaysia PSA Zon Sabah dengan kerjasama Persatuan Penderma Darah, Pertubuhan Komuniti Penderma Darah Malaysia, Institut Akauntan Malaysia, Hospital Queen Elizabeth dan Persatuan Thalassemia Sabah. Ketika ditemui, Ahli Majlis PSA Malaysia Rosdi Abu berkata program ini bagi membantu menambah bekalan darah di hospital sekaligus membantu golongan memerlukan. Yang pertama kalinya kita nak beri kesedaran terlebih dahulu kepada ahli-ahli kita mengenai kepentingan untuk menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Dan yang keduanya untuk melahirkan ahli yang prihatin dan sanggup berkorban menghulurkan bantuan. Dan ketiganya, program ini dilaksanakan untuk memastikan kita juga membantu tabungan darah hospital QE untuk keperluan yang memerlukan. Sementara itu, penderma darah yang ditemui menzahirkan rasa gembira kerana menjadi sebahagian masyarakat yang prihatin. Saya sebenarnya ada juga sejarah asma lah, tapi kebetulan dalam seminggu dua ni sihat juga. Jadi maksudnya walaupun dengan kekangan kesihatan, bagus cek, review dulu, doktor boleh sahkan. Kalau kita sihat, menderma, kita boleh teruskanlah. Terutamanya untuk yang darah yang cukup lah. Saya rasa berbangga lah dapat menyumbang dan membantu orang lain juga. Ikut betul saya derma darah sebab kesedaran lah. Saya tahu yang banyak yang sebenarnya berniat untuk berderma darah tapi tidak melepasi saringan untuk derma darah, susah untuk derma darah dan banyak keperluan yang diperlukan untuk golongan yang memerlukan darah ni. So memang dari sana saya nampak saya bertanggungjawab untuk jika saya lepas, saya akan derma darah lah. Saya macam nak bantu orang, bagi saya lah. Kan saya baca tu kan, dia kata banyak kita dapat bagi manfaat kepada yang memerlukan. Itu yang saya kuat hati juga macam tu. Lepas tu dorongan dari kawan-kawan. Ya, dia kata, jom derma. Dia kata, cubalah. Okey, saya cuba. Saya sambut cabaran. Kesihatan tiada masalah lah. Bukan bilang derma darah, itu kesihatan tidak bagus. Bagus juga kesihatan. Tapi banyak orang takut mau pergi derma darah juga. Itulah saya bilang. Kadang-kadang ini barang mesti mau pergi jalan-jalan juga tengok apa kempen derma darah supaya dia orang tahu apa itu derma darah. Jadi dia orang boleh juga derma darah lah. Orang bilang buat benda yang baik. Kebetulan ini hari Jumaat, buat benda yang baiklah. Dan bagi saya, derma darah ni adalah satu benda yang orang bilang benda yang kita boleh bantu orang tanpa kos apa yang kita ada. 16 belia daripada golongan kurang berkemampuan di Sabah terpilih menyertai program Academy Discover Muay Thai DMT. Kesemua mereka akan berpeluang menjadi atlet maupun jurulatih profesional Muay Thai selain peluang dalam bidang peruncitan, pemasaran, hospitality dan pentadbiran. Ketua Pegawai Eksekutif DMT Imran Harid berkata, DMT turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mewujudkan peluang pekerjaan untuk graduan akademi tersebut termasuk dalam bidang hospitality. Bila kita open for recruitment,
lebih daripada 90 anak-anak Sabah yang apply untuk masuk. Dan macam mana kita dapat number 90 ni ialah daripada tahun lepas lagi our team sudah membuat engagement and outreach to different communities di Sabah, di gym-gym di berbagai kawasan, dan juga daripada rekomendasi daripada Persatuan Muay Thai Negeri Sabah, dan daripada situ kita dapat ramai. So kita terpaksa filter lah. Filter maksudnya kita kena pastikan mereka betul-betul daripada golongan B40 dan memerlukan. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Tambahnya, program-program yang dianjurkan turut menyasarkan belia kurang bernasib baik agar mereka dapat berdikari. Baik, sekian berita dari negeri di Bawah Bayu untuk petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Miza. Teruskan, Miza. Baik, terima kasih Radwin. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini pengrekrutan penjawat awam yang terbaik, Frasa Segulai Sejalai serta program Ngaban Gawai RTM Sarawak. Jadi perancangannya bersama Bumawin di sana, silakan. Baik Miza, terima kasih. Pengrekrutan penjawat awam yang terbaik adalah perlu bagi meningkatkan kualiti tadbir urus perkhidmatan awam di dalam negeri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng memberitahu perkhidmatan awam yang kukuh dan cekap adalah tunjang negeri. Hasilnya dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat dan memastikan ia sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam Raya Ngiling Bidai Gawai Dayak, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, SPANS di Kuching semalam. Ke arah itu, SPANS bersama pengurusan dan pembangunan sumber manusia perlu memainkan peranan penting dalam menyelia pembangunan dan kemajuan perkhidmatan awam di Sarawak. Jelasnya, perkhidmatan awam telah menjadi semakin kompleks dan adalah penting bagi penjawat awam dibekalkan dengan peluang latihan dan pembangunan yang diperlukan yang membolehkan mereka melaksanakan tugas mereka dengan berkesan dan menggunakan potensi mereka. Baik, penggunaan frasa Iban Segulai Sejalai sebagai cogan kata perpaduan untuk seluruh negara merupakan satu penghormatan kepada Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu dengan membawa maksud seiring sejalan merupakan frasa biasa yang digunakan di Sarawak bagi menggambarkan perpaduan pelbagai kaum dan agama di Sarawak. Ujarnya, ia selaras dengan pendekatan Perdana Menteri sendiri untuk menyatu padukan semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa Majlis Raya Ngiling Bidai Gawai Dayak, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak di Kuching malam tadi. Walaupun ia adalah bahasa Iban, tetapi jelasnya frasa tersebut sudah sinonim dengan masyarakat di Sarawak maupun di Malaysia amnya. Beliau juga percaya Perdana Menteri melihat Sarawak adalah contoh terbaik kepada lambang perpaduan walaupun ketika ini ada segelintir pihak yang ekstremis masih menggunakan modal perbezaan pendapat termasuk isu agama untuk memecah belahkan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkara tersebut dalam Majlis Sambutan Gawai Dayak Peringkat Kebangsaan Rabu lepas. Sarawak menggalakkan lebih ramai graduan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM memilih bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM ke peringkat yang lebih tinggi. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawiin berkata, ia selari dengan agenda pembangunan Sarawak menuju ke arah teknologi dan pendigitalan. Bukan artinya sastra tak berguna, tetapi kita kerana dasar kita di negeri Sarawak adalah menjurus kepada teknologi dan digitalisation, dan ini semua memerlukan knowledge in sciences.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan simposium dan pameran tenaga hijau di Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, Sentex Santubong. Dalam pada itu, Datuk Roland Sagah memberitahu para graduan yang kini mempunyai ijazah juga boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau memilih kursus pendek yang berkonsepkan pembelajaran secara hands-on berkaitan teknologi seperti yang ditawarkan di Sentex. Mengulas mengenai keputusan SPM yang diumumkan semalam, beliau berkata keputusan SPM di Sarawak menunjukkan peningkatan yang memberansangkan. Beliau berharap Sarawak terus mengekalkan prestasi cemerlang dalam SPM pada masa akan datang. Atlet Sarawak yang bertanding pada Tamasya Sukan Para ASEAN ke-13 di Cambodia berjaya menyumbang 12 pingat emas kepada kontingen Malaysia. Antara pingat emas yang diperoleh atlet Sarawak adalah menerusi Muhammad Nur Syaiful Zulkafli melalui acara 100 meter freestyle S5, Angelin Lawas bagi acara bokia perseorangan wanita BC4, selain Khairul Nizam Engkeh dan Muhammad Farisan bin Jasnal bagi acara CP Football. Kejayaan atlet Sarawak ini menyumbang kepada perolehan pingat emas kontingen Malaysia sebanyak 47 emas melepasi sasaran awal 33 emas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah yang bersama atlet Sarawak di Cambodia mengucapkan tahniah kepada semua atlet yang telah memberikan usaha terbaik dan menyumbang pingat kepada kontingen Malaysia selain mencipta rekod baru para ASEAN. Menerusi kenyataan media, menteri itu berharap kejayaan tersebut akan memberi semangat kepada atlet negeri ini dan akan terus memberikan yang terbaik dalam setiap kejohanan, termasuk Tamasya Para Sukan Malaysia SUKMA 2024 yang akan dianjurkan di Sarawak. 13 atlet orang kurang upaya Sarawak mewakili kontingen Malaysia pada Tamasya Sukan Para ASEAN ke-13 Cambodia berlangsung dari 3 hingga 9 Jun. Saudara, memasuki hari ke-9 sambutan Hari Gawai di Sarawak hari ini, RTM Sarawak turut menganjurkan Rumah Terbuka Gawai dengan kerjasama YFM Kuching, Jabatan Pertanian Sarawak dan Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak. Baik, kita terus bersama rakan pelapor di lokasi, Debbie Amadapadan. Debbie, silakan. Baik, terima kasih Buma. Acara perasmian baru saja disempurnakan oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom sebentar tadi. Dan bagi bercerita lebih lanjut bagaimanakah kejayaan program kita pada petang hari ini, bersama saya hari ini Puan Nurjan Yahya, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak. Selamat petang Puan. Petang. Ya. Puan, kita baru saja selesai acara perasmian sebentar tadi. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana Puan melihat kerjasama rakan strategik untuk menjayakan program ini dan berapa ramai agensi yang terlibat untuk menjayakan program ini, Puan? Okey, alhamdulillah, syukur program kita pada petang ini berjalan dengan lancar dan sangat meriah, mendapat sambutan yang sangat bagus daripada masyarakat setempat. Dan saya nampak di sini kerjasama ataupun kolaborasi kita bersama dengan pemimpin-pemimpin negeri, bersama dengan agensi-agensi seperti Jabatan Pertanian Sarawak dan juga NGO seperti Sarawak Dayak National Union sangat bagus, di mana program ini dapat menarik ramai pendengar-pendengar khususnya radio di Sarawak. Dan saya rasa program ini dapat membantu juga pihak SDNU untuk menambah keahlian bagi persatuan tersebut. Baik Puan, harapan Puan, mungkin Puan boleh kongsikan apa harapan Puan untuk masa akan datang, terutamanya melibatkan rakan strategik di RTM Sarawak ini secara keseluruhannya? Pada pandangan saya, program ini ataupun kerjasama di antara agensi-agensi di Sarawak dan juga NGO sepatutnya diteruskan. Kita patut teruskan bagi menjayakan program-program yang akan datang, memandangkan program-program ini memberi banyak manfaat kepada masyarakat setempat. Dan seterusnya saya rasa kita punya dari segi kerjasama yang dijalinkan itu dapat ditingkatkan lagi dengan adanya program-program di masa akan datang. Baik,
terima kasih Puan Nur Jahan Yahya, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak untuk perkongsian sebentar tadi. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ya Buma. Untuk yang sedang menonton kami di Berita Wilayah, jangan lupa datang bersama-sama pada malam ini kerana kita akan ada persembahan konsert Ngabang Gawai di perkarangan tempat letak kereta pintu CRTM Kuching ini. Ajaklah rakan-rakan anda, ahli keluarga anda untuk bersama-sama berhibur dengan artis-artis tempatan dan berjumpa dengan personaliti radio dan TV RTM Sarawak. Sekian dulu, kembali bersama Buma untuk perkembangan berita yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Debbie atas laporan anda. Baik, kita ke berita seterusnya. Bantuan Ibu Bersalin yang telah diperkenalkan pada 1 Januari 2020 telah membantu seramai 47,928 orang ibu secara one-off di Sarawak. Jelas Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Hajah Rusi Yunus, bantuan Ibu Bersalin BIB diberikan secara tunai kepada setiap ibu berstatus K atau isteri kepada pemegang kad pengenalan berstatus K yang melahirkan anak bagi membantu keperluan ibu selepas melahirkan anak seperti pemakanan sihat serta penjagaan diri semasa tempoh berpantang tanpa mengira bangsa, agama atau status sosioekonomi. Beliau memberitahu sehingga 15 Mei 2023, jumlah perbelanjaan yang digunakan bagi inisiatif BIB adalah 21.5 juta ringgit. Beliau berucap pada majlis penyerahan simbolik Endowment Fund Sarawak dan bantuan Ibu Bersalin serta lawatan ke Wat Bersalin Hospital Miri. Beliau juga menambah bukan hanya ibu dibantu, bayi yang baru lahir juga turut menerima bantuan daripada Kerajaan Sarawak menerusi Endowment Fund Sarawak EFS dengan pemberian sebanyak RM1,000 dalam bentuk simpanan amanah kepada setiap kelahiran anak Sarawak bermula tahun 2019 tanpa mengira bangsa, agama dan status sosioekonomi. Sehingga 15 Mei 2023, sebanyak 91,163 akaun EFS telah dibuka yang melibatkan sebanyak 91.16 juta ringgit. Beliau memberitahu EFS ini bertujuan untuk membantu anak-anak Sarawak sebagai persediaan bagi melanjutkan pelajaran ke pengajian tinggi dan memulakan karier sebagai modal kecil perniagaan. Kerana itu, beliau menyeru agar setiap pasangan mampu melahirkan generasi baharu Sarawak. Berikutan inisiatif diberikan Kerajaan Sarawak yang sedikit sebanyak membantu mereka. Manakala untuk BIB, permohonan boleh dilakukan secara manual di mana-mana pejabat kebajikan masyarakat bahagian atau daerah, pejabat daerah, Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak, Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak atau Jabatan Urus Setiap Bantuan Ibu Bersalin Bangunan Batu Makmur atau secara dalam talian di iSarawakcare.sarawak.gov.my. Sementara itu, bagi EFS, permohonan boleh dilakukan secara manual di semua 52 cawangan Jabatan Pendaftaran Negara di Sarawak untuk permohon yang berada di Sarawak atau pertanyaan menerusi WhatsApp di 014-688-1398. Kes sindiket penipuan dalam talian phone scam menunjukkan tren peningkatan di Kuching. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah, bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Daerah IPD Kuching telah membuka sebanyak 32 kertas siasatan melibatkan kes penipuan phone scam dari tempoh 1 Januari hingga 6 Jun. Kerugian yang dilaporkan adalah sebanyak 2.3 juta ringgit. Daripada 32 kes yang telah disiasat, anggaran umur mangsa adalah di antara 19 tahun sehingga 70 tahun. Kebanyakannya daripada pegawai kerajaan, agensi swasta, pelajar serta suri rumah dan sebanyak 18 kertas siasatan telah dituduh. Kebanyakan kes adalah merupakan sindiket menyamar sebagai pihak berkuasa dan memperdayakan mangsa untuk membuat pemindahan wang bagi kes yang didakwa ke atas mangsa sebagai modus operandi. Dalam kenyataan media yang sama, pihak polis menasihatkan orang ramai agar tidak mudah memindahkan wang atau memberikan butiran perbankan kepada orang yang tidak dikenali. Sebaliknya, terus menghubungi atau hadir di balai polis atau pihak bank yang berhampiran bagi mendapatkan nasihat. Selain itu, mereka juga boleh menghubungi Pusat Respons Skem Kebangsaan NSRC di talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang atau boleh membuat semakan nombor akaun bank suspek di portal semakan Mul PDRM atau laman web yang tertera.
Katanya lagi, orang ramai boleh mengesan panggilan masuk nombor telefon skema yang tersenarai dalam pangkalan data sistem semak milik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial melalui aplikasi Huscall, portal rasmi Polis Diraja Malaysia, rmp.gov.my untuk mendedahkan maklumat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin. Kerajaan Perak pergiat usaha promosi skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR Perkeso. Ini mengambil kira kepentingan dan manfaatnya kepada golongan sasar. Jadi perincangannya bersama Muhammad Nashrik. Silakan. Ya, SKSSR yang diperkenal pada Disember tahun lalu sediakan perlindungan sosial khusus bagi wanita. Ia meliputi pelbagai skim dan faedah. Di Perak, lebih 10,000 pencarum berdaftar bawah skim itu. Jumlah caruman hanya RM120 setahun. Mana-mana wanita, perempuan yang sama ada dia menguruskan rumah tangga secara sepenuh masa ataupun tidak, termasuklah ibu tunggal, isteri ataupun isteri-isteri. Jadi ibu kepada anak-anak pun merupakan suri rumah juga. Kita bimbang sekiranya kalau ada berlakunya kejadian luar jangka, dia akan melibatkan mungkin timbulnya masalah kewangan kepada keluarga berkenaan. Jadi Perkeso lah yang memainkan peranan untuk nak membantu keluarga yang berkenaan. Sehingga kini, 3 kes tuntutan kematian suri rumah berinsuran SRB direkodkan di Perak. Waris layak telah terima faedah bawah skim berkenaan. Para pencarum yang ditemui memberi reaksi positif terhadap manfaat yang diterima menerusi SKSSR. Mereka galakkan lebih ramai individu mencarum demi perlindungan bencana domestik dan keilatan. Sekiranya kita tak ada perlindungan, siapa yang akan bantu kita sekiranya kita tiada insurans lah. Saya menyeru kepada semua suri rumah di Malaysia, terutama di Perak ini, untuk mencarum dengan skim keselamatan sosial suri rumah ini kerana ini sangat bagus dan membantu kita. Biasanya kita hanya menolong orang yang bekerja sahaja, macam kemalangan tempat kerja dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya skim ni, kita boleh bantu orang yang bekerja di rumah. Kita memang patut ada keselamatan dalam rumah. Jadi bila ada skim yang ini memang sangat membantu. Kalau ada kecederaan semasa memasak, kecederaan semasa mengangkat-ngangkat dan sebagainya. Bagi pendapat saya baguslah untuk isteri kan. Dia pun tak bekerja. Dekat rumah terjadi apa-apa, andai kata kena pisau ke apa ke masa melakukan kerja rumah. Bagi saya baguslah untuk golongan para suami ni kan, untuk membantu isteri yang tak bekerja untuk masa depan. Untuk perlindungan diri sendiri, so masa ada di rumah kita berlaku kerja rumah kan, so masa tu boleh berlaku apa tu accident, so it's important for future. Dan bagi meningkatkan jumlah pencarum SKSSR di Perak, kerajaan negeri pergiat usaha promosi kepentingan dan manfaatnya kepada golongan sasar. Ia babitkan kerjasama Perkeso. Antara yang dilaksanakan termasuk menganjurkan persidangan bersama majikan untuk tingkatkan kesedaran mengenai skim berkenaan. Dan tak lama lagi saya akan menganjurkan satu persidangan di antara kerajaan negeri, anjuran kerajaan negeri menarik majikan-majikan dan kesatuan-kesatuan yang ada di negeri Perak. Itu yang inisiatif yang saya kata ini, yang bukan saja bermakna adakan satu persidangan dah habis cerita. Melalui kesatuan kita boleh dapat menawan hati pekerja. Dan itu adalah satu inisiatif. Sekian paparan berita dari Perak, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Muhammad Nashrin.
Taktik seludup dadah di dalam 6 bekas produk minuman tambahan keluaran tempatan gagal dan kegiatan tersebut berjaya dibongkarkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pulau Pinang. Pemeriksaan di Kompleks Kargo Udara Kedua di Batu Maung itu berjaya merampas 1.412 kilogram dadah disyaki jenis heroin dengan anggaran nilai RM132,000. MO dadah ni, dia masukkan dadah ni di dalam kontena seolah-olah dagangnya adalah susu. Sebahagian daripadanya ni sebenarnya dia susu, tapi sebahagiannya adalah dadah. Dan dia ekspor melalui parcel. Melalui parcel untuk diekspor ke luar negara. Kalau kita tak perasan, kita akan anggap ni sebagai susu lah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bekas Mufti Perlis Datuk Mat Yahya Hussein dilaporkan meninggal dunia pagi tadi. Pemergian Allahyarham disahkan oleh anaknya, Datuk Dr. Fatul Bari menerusi hantaran di laman Facebook. Difahamkan sebelum ini, Allahyarham menerima rawatan di Hospital Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Alam selepas kesihatannya merosot akibat penyakit kencing manis. Allahyarham Mat Yahya merupakan mufti paling lama berkhidmat di Perlis iaitu selama 22 tahun bermula pada 1984 hingga 2004. Hospital Tengku Ampuan Habzan HTAA di Kuantan bakal jadi hospital pengajar bagi program latihan kepakaran perubatan sukan. Pelaksanaannya khusus untuk penuntut sarjana perubatan Kementerian Kesihatan KKM. Kertas kerja mengenainya sedang disediakan untuk diusulkan kepada pakar institusi di Universiti Malaysia bagi mendapatkan pengiktirafan. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus jangkakan pengiktirafan diperoleh awal tahun depan. Sebaik menerima pengiktirafan, HTAA dijangka terima penuntut atau pelatih mulai pertengahan tahun depan. Ini bermaksud SCA juga akan menerima pelajar-pelajar ataupun pelatih kepakaran perubatan sukan untuk menjalani latihan di sini. Sebab kita pun telah ada beberapa orang pakar yang berada di sini sebagai pakar residen, jadi mereka ada keupayaan dan kita juga ada fasiliti untuk memberikan latihan kepada pakar-pakar yang akan keluar tu nanti. Setelah diiktiraf, HTAA bakal jadi hospital pertama di Pantai Timur dan kelima di Malaysia jadi hospital pengajar kepada program latihan kepakaran perubatan sukan ini. Unit perubatan sukan ditubuhkan secara rasmi di HTAA pada 2021 melibatkan 2 pakar. Rancangan pembangunan kawasan Sabak Berenam Sabda mampu jadi magnet dalam menarik pelaburan RM1.9 bilion. Seterusnya memajukan bahagian utara Selangor terutama daerah Sabak Berenam. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari menyatakan Sabda membabitkan 6 projek pembangunan dan ini termasuk Smart Selangor Agro Park di Cangkat Menteri, Pusat Perikanan Berteknologi Tinggi di Skincan, Pusat Perniagaan Air Manis serta Pusat Rehat dan Rawat Sabak Berenam, juga tapak agro pelancongan di Skincan dan kawasan sekitar selain pembinaan pusat setempat penyelenggaraan bot dan kapal nelayan di Sungai Lang. Kesemua projek itu dijangka bakal mencipta 3,600 peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada rakyat tempatan. Sedikit perkembangan sukan. Sambutan jualan tiket bagi perlawanan antarabangsa Tier 1 antara Malaysia dan Kepulauan Solomon pada 14 Jun ini di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu agak memberangsangkan. Difahamkan hampir 5,000 keping tiket sudah terjual setakat ini.
Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Nur Azman Rahman percaya perlawanan persahabatan berkenaan bakal meriah dengan penganjuran festival di pekarangan stadium. Antara program yang akan diadakan pada hari perlawanan termasuk aksi persahabatan antara bekas pemain Terengganu dan bekas pemain skuad kebangsaan di padang sintetik, pameran serta pertandingan bola sepak bawah umur. Awal bulan ini, FAM memaklumkan penjualan tiket bagi kedua-dua aksi menentang Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea berharga RM30 ditetapkan bagi tempat duduk terbuka, manakala RM5 untuk kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun. Tiket hanya boleh dibeli menerusi dalam talian. Aksi persahabatan tersebut adalah sebagai medan persediaan Harimau Melaya menjelang Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar Januari depan. Aksi Liga Super, Penang FC gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri apabila diikat satu sama ketika menentang Kuala Lumpur KL City FC di Stadium Majlis Bandaraya malam tadi. Skuad The City Boys bermula garang dengan jaringan seawal minit ke-7 menerusi pemain import Cice Kepri. Penyerang dari Ivory Coast itu bijak menyudahkan hantaran cantik daripada Paulo Josu dengan menewaskan 2 tonggak pertahanan tuan rumah. Bagaimanapun, kelebihan itu gagal dipertahankan apabila skuad Harimau Kumbang berjaya menyamakan kedudukan sebelum rehat babak pertama menerusi jaringan penyerang import dari Brazil, Giovanni Gomez. Penang dilihat berpeluang untuk menambah jaringan selepas pelawat kehilangan pemain pertahanan Giancarlo Gallifuccio pada babak kedua. Gallifuccio dilayangkan kad merah pada minit ke-79 kerana menjatuhkan Gomez di hadapan kotak penalti. Bagaimanapun, kelebihan itu gagal dimanfaatkan Penang FC. Memasuki waktu kecederaan, giliran tuan rumah pula beraksi dengan 10 pemain apabila Rahmat Makasuf menerima layangan kad kuning kedua. Keputusan 1-1 kekal hingga tamat perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan, PDRM FC terus membuat kejutan selepas mengejutkan Sabah FC 1-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Selepas Kedah dan Selangor menjadi mangsa, kini giliran anak buah Dato' Ong Kim Swee pula menerima nasib sama. Skuad Sang Badak menguasai sebahagian besar permainan namun jentera serangan tumpul dalam mencari jaringan. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain sayap Nabil Ahmad Latfi pada minit ke-26 sekaligus membantu PDRM meraih 3 mata berharga untuk naik ke tangga ke-19 Liga. Bagi saya, semua pemain harus menyalahkan diri sendiri dan kita harus mengambil iktibar ini di mana kita tidak boleh benarkan kekalahan demi kekalahan, terutamanya di tempat lawan, terutama memasuki pusingan kedua di mana kita tahu kita perlu memastikan kita berada dalam kelompok terbaik. Kita punya squad depth tak besar, kita punya team sebenarnya tak balance. Okay, so kita main sangat banyak formation, kita try. So buat masa ni maybe kita nampak ini sesuai untuk kita dengan players yang ada. Alhamdulillah diorang adapt dengan apa yang kita punya planning, disiplin diorang very good. Kekalahan ini menyaksikan Sabah mengekalkan rekod buruk di tempat lawan apabila hanya menang sekali dalam 7 aksi setakat ini. Bukan setakat lompat bergalah, baca berita pun boleh. Saksikan saya, Sarah Adi dalam Stadium RTM 10 dan 11 Jun ini. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.